acara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama IR Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Datuk Seri Rizal Merican bin Naina Marican, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri KPKT. Yang berbahagia Datuk M. Nur Azman bin Talib, KSU Kementerian KPKT. Yang berusaha Puan Hajah Rotina binti Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru beserta ahli-ahli Majlis Bandaraya, Datuk-Datuk Bandar, Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, dengan izin dan kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua dapat berhimpun pada majlis pelancaran Hari Lanskap Negara 2022 pada pagi ini. Saya amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan keluarga Malaysia di Taman Ekoflora Johor Bahru bagi meraihkan 25 tahun Negara Taman Terindah yang diangkat sebagai tema sambutan Hari Lanskap Negara pada tahun ini. Jabatan Lanskap Negara diberi tanggungjawab untuk mengawal selia pembangunan lanskap di seluruh negara melalui perancangan dan pelaksanaan program lanskap negara yang terancang, berkesan dan mampan. Bagi memastikan pembangunan lanskap yang lebih komprehensif, dasar lanskap negara telah digubal dan untuk pertama kalinya metafora negara taman terindah diterima oleh kerajaan sebagai satu konsep yang memandu hala tuju pembangunan lanskap negara. Malaysia bukan sahaja negara taman terindah, tetapi pembangunan fizikalnya diimbangi dengan persekitaran yang hijau, diurus baik, bersih dan indah, mempunyai ruang fizikal luaran yang unik, beridentiti serta berkualiti, bahkan memenuhi kriteria bandar rendah karbon. Masyarakatnya yang menghuni pula bertamadun dan berbudaya tinggi serta menghargai keseimbangan pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan persekitaran. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi, rakyat menyedari kepentingan lanskap dalam persekitaran dan kesejahteraan kehidupan. Taman-taman dan kawasan rekreasi awam telah dijadikan ruang terapi keluarga Malaysia dalam usaha meredakan tekanan hidup yang secara langsung menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan mental dan fizikal. Kepentingan lanskap sebagai komponen kesejahteraan sosial rakyat dibuktikan dengan peningkatan penggunaan taman-taman awam dan ruang lanskap di seluruh negara
seperti Taman Persekutuan Bukit Kiara. Data menunjukkan jumlah pengunjung ke Taman Persekutuan Bukit Kiara mencatatkan peningkatan sebanyak 287.10% pada 2021 berbanding tahun sebelumnya, dan ini membuktikan kepentingan taman menjadi ruang rekreasi utama keluarga Malaysia semasa pandemik COVID-19. Untuk menjadikan Malaysia negara taman terindah, tentunya bukan mudah dicapai. Namun, ianya tidak mustahil untuk direalisasikan. Dalam tempoh 25 tahun ini, taman seluas 23,669.15 ekar telah dibangunkan di seluruh negara, dan melalui kerjasama semua pihak, kualiti pembangunan landskap yang indah dan damai telah bercambah. Adalah menjadi hasrat kerajaan agar setiap negeri mempunyai taman awam berkonsepkan taman persekutuan dan dapat meningkatkan akses rakyat kepada kawasan landskap yang sekaligus meningkatkan kawasan hijau di kawasan perbandaran yang menjadi faktor utama penyumbang low carbon, urban environmental comfort yang memberi impak kepada peningkatan kualiti persekitaran dan kehidupan keluarga Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, kejayaan pencapaian Malaysia negara taman terindah adalah hasil penglibatan semua pemain industri landskap seperti perunding, kontraktor, pengeluar dan pembekal produk serta pihak pemaju. Seperti di Taman Bandar Ecofora ini, komitmen pemaju dalam menggunakan pendekatan landskap taman terindah diteruskan untuk manfaat generasi masa hadapan. Seiring dengan penambahbaikan dasar semasa kerajaan, konsep pembangunan fizikal negara juga memerlukan perubahan bagi memenuhi kehendak keluarga Malaysia dalam mendepani cabaran serta keperluan negara terhadap pematuhan agenda kemampanan dunia. Prinsip keseimbangan antara pembangunan fizikal dan landskap perlu dijadikan prinsip asas secara berterusan kepada peningkatan kualiti penghasilan kemampanan persekitaran kehidupan. Suka saya cadangkan supaya ia turut didasari dengan peningkatan nilai sosial dan ekonomi kepada keluarga Malaysia serta meningkatkan nilai aset negara sama ada dinilai berdasarkan nilai ketara atau nilai bukan ketara. Bagi memastikan keluarga Malaysia mendapat manfaat sepenuhnya, program landskap negara perlu diteruskan dan kepentingan landskap dalam pembangunan negara perlu diperkukuhkan. Sebagai satu panduan, suka saya mencadangkan agar 4 perkara ini diberikan kepentingan dalam hala tuju pembangunan landskap negara pada masa hadapan. Yang pertama, memperkemaskan sistem jaringan landskap negara. Adalah wajar perluasan penyediaan infrastruktur hijau negara diberikan keutamaan menerusi pendekatan program pembangunan landskap yang menyeluruh. Yang kedua, mendaya upaya potensi dan nilai ekonomi industri landskap. Seiring dengan perubahan global, sewajarnya kita upayakan potensi industri landskap negara sebagai satu nilai ekonomi atau sebagai satu sumber pulangan dan ekonomi baru negara. Yang ketiga, melindungi aset landskap keluarga Malaysia. Satu kaedah kawalan secara perundangan diwujudkan bagi memastikan aset landskap dapat dilindungi selain pendidikan berterusan
secara lebih berkesan kerana kehilangan aset lanskap itu akan membawa kerugian kepada negara dan sukar untuk dikembalikan. Seterusnya, keempat, mempertingkatkan kualiti perkhidmatan lanskap negara. Organisasi lanskap yang lengkap di peringkat agensi, negeri dan tempatan adalah penting untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan kepada keluarga Malaysia. Saya mengharapkan agar pembangunan lanskap pada masa 25 tahun akan datang menjadi lebih maju dan menawarkan kualiti lanskap yang unggul untuk dinikmati oleh generasi mendatang, dan segala usaha ini perlu bermula hari ini. Saya percaya pembangunan lanskap yang sama juga turut dirancang oleh dan akan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Johor. Saya yakin di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Hasni, perancangan ini pastinya akan dapat direalisasikan demi keluarga Malaysia di Johor ini. Dengan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Hari Lanskap Negara 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan dipohon untuk terus berada di atas pentas. Majlis turut mempersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan juga Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk acara perasmian Hari Lanskap Negara tahun 2022. Okey, sebelum kita memulakan acara gimik perasmian, saya pohonnya kerjasama kepada rakan-rakan media untuk jaga SOP anda. Baiklah, dengan ini majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan telapak tangan di iPad tersebut dalam kiraan 3, 2, 1. Dipersilakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita berikan satu tepukan yang paling gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Barisan Diri Kehormat di atas penyempurnaan pelancaran Hari Lanskap Negara tahun 2022. Dan seterusnya, laporan pelan